Minit lagi, Prince. Minit lagi. Beres. Call me when you want, call me when you need, call me. Aku nak siap sikit. Oh. Karin, Ya, Zee? adakah kita nak mute ni lepas tu dia tak boleh unmute themselves? Takut mengganggu sesi. Nanti bila nak bersoal jawab baru kita benarkan. Tapi rasa Cikgu Nasir ayat saat ni dia nak bui, kalau nak tanya boleh tanya lalu ke? Tapi kalau mengganggu nanti Kak Rin disable unmute dah. Okey dah. Saya kalau buka dua device, soal lagi tu mute. Di phone ke di tu speaker dia tu tutup. Okey. Boleh? Okey, kita boleh mula rasa. Mute. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati yang berusaha para pegawai daripada PPD dan JPN Kelantan, yang saya hormati rakan-rakan guru cemerlang, yang dihormati guru-guru dan yang dikasihi murid-murid daripada seluruh pelosok negeri Kelantan dan juga mungkin ada yang daripada luar Kelantan. Bertemu kita pada malam yang berbahagia ini untuk bersama-sama menimba ilmu dalam program Awan Ilmu Anjuran Muafakat Guru Cemerlang Kelantan MGCK dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Saya Cikgu Wan Azrina selaku moderator anda pada malam ini, bertugas bersama-sama hos iaitu Cikgu Ruzihar daripada SMK Agama Melur. Sebelum itu, sukalah saya bacakan objektif program Awan Ilmu untuk makluman hadirin semua. Program Awan Ilmu adalah bertujuan untuk membantu murid di sekolah rendah dan sekolah menengah untuk mendapat semaksimum mungkin ilmu pengetahuan dan kemahiran, membantu guru dalam pengajaran secara maya maupun bersemuka, mengurangkan defisit pembelajaran dalam kalangan murid pelbagai peringkat, dan yang keempat, merealisasikan kebersamaan bagi memacu prestasi antara JPN, MGB, MPSM dan MGCK. Pada hari ini kita akan bersama-sama seorang penceramah bagi mata pelajaran sains yang cukup hebat untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Teknik Menjawab Sains SPM Bahagian A KPS, khususnya untuk murid-murid tingkatan 5 tahun 2021. Sebelum kita meneruskan program, sukalah saya bacakan sedikit profil diri penceramah. Penceramah Cikgu Wan Muhammad Nasir bin Wan Mahmud berasal daripada Kuala Kerai dan mula mengajar pada tahun 2004 bagi subjek sains di SMK Ciku 2 Gua Musang. Beliau kini bertugas di SMK Kubang Krian sejak tahun 2009. Antara pencapaian dan pengalaman beliau ialah beliau terlibat dalam membantu JPN menghasilkan beberapa modul seperti modul G Cakna bermula daripada tahun 2012 sehingga 2018. Beliau juga merupakan panel SPM MPSM Kelantan bagi tingkatan 4 dan 5 dan panel peperiksaan percubaan SPM sehingga kini. Cikgu Wan Nasir juga merupakan panel modul ECER UITM 2020 dan beliau juga merupakan panel modul sains SPM 2021 yang masih dalam proses pembangunan. Yang seterusnya beliau juga merupakan tenaga pengajar Kelantan E-Class SPM 2020
Beliau juga adalah tenaga pengajar USTP PPD Kota Baru dan dianugerahkan beliau dianugerahkan sebagai guru cemerlang sains pada tahun 2017. Untuk sesi malam ini, beliau akan memberi perincian teknik menjawab kertas 2 bagi mata pelajaran sains bahagian A. Jadi anak-anak sangat beruntung ya kerana dapat mengenali Cikgu Wan Nasir dengan lebih dekat, dan diharapkan agar anak-anak murid sekalian dapat bersedia dan memberikan 100% tumpuan terhadap apa yang hendak dikongsikan oleh penceramah kita pada malam ini sebentar sahaja lagi. Okey, siapkan diri anda dengan kertas dan pen dan tetapkan tempat duduk masing-masing. Cikgu juga ingin mengingatkan supaya anak-anak pelajar mematuhi etika ketika berkomunikasi secara dalam talian, iaitu cikgu mohon sangat-sangat supaya pelajar mutekan mikrofon dan hanya onkan mikrofon apabila ingin bertanya soalan. Dan dalam ruangan chatting juga anak-anak boleh bertanya soalan. Okey, tetapi cikgu mohon supaya anak-anak tidak chat perkara-perkara di luar tajuk kita pada malam ini. Okey, di akhir sesi nanti cikgu akan bagikan link untuk mengisi kehadiran. Okey, mohon anak-anak memberi fokus sepenuhnya dan tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan penceramah kita untuk meneruskan ceramah beliau. Dipersilakan. Terima kasih sahabat saya, Cikgu Wan Azlina, selaku moderator dan host Cikgu Ruziah daripada SMK Agama Melur, pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, pegawai-pegawai daripada Jabatan ataupun Pejabat Pendidikan Negeri Kelantan, PPD Kota Baru, rakan-rakan Muafakat Guru Cemerlang, rakan-rakan guru serta pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Ilahi dengan limpah kurnia dapat kita bertemu di alam maya untuk menjayakan satu program berilmiah yang dianjurkan oleh Muafakat Guru Cemerlang. Di sini sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada JPN, kepada Majlis Guru Cemerlang, Muafakat Guru Cemerlang, kerana menganjurkan satu program yang amat baik untuk memastikan kejayaan ataupun untuk menerapkan ilmu-ilmu yang ada, yang dikongsi, insya-Allah akan dikongsi oleh saya, untuk menjayakan atau untuk menerangkan berkenaan dengan teknik menjawab soalan SPM Sains 15+, Palang 2, kertas 2, bahagian A, iaitu bahagian kemahiran proses sains. Objektif, ni objektif kita untuk malam ni. Yang pertama, untuk memastikan pelajar-pelajar dapat menjawab dengan betul, teknik-teknik menjawab dengan betul. Kemudian sedikit untuk kami ataupun saya kongsikan bentuk-bentuk item KSSM dengan betul. Kemahiran proses sains dengan kukuh, memastikan pelajar dapat menjawab dengan peraturan pemarkah dengan betul, dan beberapa kesilapan yang perlu pelajar elakkan. Ini antara objektif yang telah kami rangka. Jadi pada tahun 2021, SPM 2021 merupakan tahun yang pertama KSSM. Sebelum ni KBSM. Jadi sedikit saya terangkan format baru yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Umum telah tahu, cikgu-cikgu pun tahu, mungkin sebahagian pelajar pun tahu. Kalau kita bandingkan, sedikit saya cerita berkenaan dengan kertas 1. Kalau pada KBSM, kertas 1 KBSM terdapat 50 soalan, dan untuk KSSM ada 40 soalan yang perlu dijawab oleh pelajar.
dan konstruknya adalah mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis, dan peruntukan masa adalah sama 1 jam 15 minit. Cuma yang membezakan adalah bilangan soalan. Kalau kita tengok KBSM 50 soalan, KSSM 40 soalan, masa yang sama semestinya lah sedikit sebanyak soalan yang dikemukakan itu lebih menjurus kepada kebat, mana memerlukan pelajar-pelajar berfikir. Okey. Okey, ni untuk kertas 1 Manakala untuk kertas 2, okey, 15 palang 2, seperti KBSM terdapat 3 bahagian, A, bahagian B dan juga bahagian C. Dan untuk bahagian A ni, peruntukan markah adalah sama seperti mana KBSM, iaitu 20 markah. Dan pelajar perlu menjawab 4 soalan ataupun 4 item. Dan setiap item tu memperuntukkan sebanyak 5 markah. Bermakna 5 didarabkan dengan 4, maka 20 markah. Untuk bahagian B, kalau KBSM sebanyak 30 markah. Jadi untuk KSSM, peruntukan markah adalah sebanyak 38 markah dan pelajar perlu menjawab 6 item ataupun 6 soalan. Dan ianya adalah subjektif respon terhad. Manakala kalau bahagian C, suatu soalan wajib jawab, iaitu soalan yang melibatkan eksperimen. Peruntukan markah adalah 10 markah dan pelajar juga perlu menjawab salah satu soalan yang diberikan. 2 item tu ataupun 2 soalan, pelajar hanya perlu menjawab 1 sahaja dan peruntukan markah sebanyak 12 markah. Dan untuk bahagian sini hanya peruntukan markah sebanyak 22 markah, dan kalau kita totalkan semua, kita campurkan semua, adalah 80 markah. Kalau KBSM sebanyak 70 markah. Itu bezanya. Okay. Apakah persediaan yang perlu dilakukan oleh pelajar untuk menjawab bahagian A? Pelajar sepatutnya berkebolehan menggunakan soalan kemahiran proses sains untuk menjawab soalan bahagian A, iaitu 12 KPS. Sepatutnya pelajar-pelajar telah hadam ataupun telah faham. Terdapat 4 soalan yang menguji 10 kemahiran proses sains KPS. 1 KPS mungkin diuji lebih daripada sekali. Dan semestinya persediaan terbaik adalah latih tubi. Jawapan untuk bahagian A selalunya ada di dalam soalan secara tersurat dan juga tersirat. Ini bermakna untuk bahagian A, erti kata lain, jawapan telah ada pada kertas soalan. Okey. Ianya sangat mudah. Bahagian ini sangat mudah. Mengapa sangat mudah? Yang pertama, jawapan sudah ada dalam ayat soalan. Yang kedua, jawapan sudah ada pada rajah soalan. Dan yang ketiga, jawapan sudah ada dalam jadual eksperimen. Erti kata lain, sekali lagi cikgu tekankan bahawa jawapan untuk bahagian A ini telah ada pada kertas soalan. Cuma pelajar kena tahulah di sinilah perlunya ilmu-ilmu untuk memastikan jawapan pelajar itu adalah tepat. Okey, seperti yang telah dia maklum, terdapat lebih kurang 12 kemahiran proses sains yang biasanya ditanya, tetapi dalam bahagian A ini hanya 10 saja. 1 tu melibatkan eksperimen, terletak di bahagian C. Okey, yang pertama adalah pemerhatian. Yang kedua, dan selepas ni cikgu perincikan, kita tengok dulu dia punya 12 KPS tu. Yang kedua, membuat inferen. Yang ketiga, mengelas. Yang keempat, mengenal pasti pemboleh ubah. Di mana pemboleh ubah ni kita pecahkan kepada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi,
dimalakan dan bergerak balas. Yang kelima, membina ataupun membuat hipotesis. Yang keenam, mengukur menggunakan nombor. Yang ketujuh, meramal. Yang ke-8, hubungan ruang dan masa, itu graf. Yang ke-9, mendefinisi secara operasi. Yang ke-10, kemahiran berkomunikasi. 11, menganalisa dan mentafsir data. Dan 12, mengeksperimen. Okay, cuma kita dalam soalan bahagian A ni hanya setakat nombor 10 saja. Nombor 11 ni sebenarnya ia telah merangkumi apa yang terdapat ke dalam 10-10 ni. Dan yang ke-12 ni adalah mengeksperimen. Okay, cuba kita tengok yang pertama. KPS yang pertama adalah membuat pemerhatian. Apakah yang dimaksudkan membuat pemerhatian? Iaitu memberi gambaran kepada apa yang boleh dilihat pada jadual ataupun gambar rajah. Mencari keputusan hasil daripada rajah, dan pemerhatian juga boleh ditulis dalam bentuk perbandingan daripada keputusan eksperimen. Erti kata lain, pelajar hanya melihat. Apabila kata melihat, dengan menggunakan mata. Apa yang pelajar lihat pada eksperimen tersebut. Dan gambaran tersebut adalah seperti, biasa yang kita nampak adalah seperti nyalaan mentor. Mentor tu nyala atau tak nyala. Pemesongan jarum emitter. Lepas ni kita akan tengok contoh. Ataupun jarum galvanometer. Keadaan fizikal, iaitu perubahan warna ataupun bentuk, gelembung gas dan juga lain-lain. Maknanya pemerhatian ni satu soalan yang cukup mudah. Mengapa saya katakan mudah? Kerana jawapan telah ada pada kertas soalan. Kita boleh jelmakan, kita boleh hasilkan melalui hasil keputusan pada eksperimen, hasil keputusan pada rajah. Cuba kita tengok. Sebagai contoh, rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji untuk mengkaji kekonduksian elektrik plumbum 2 bromida. Ini soalan SPM yang lama ni, contohnya. Berdasarkan rajah 1.2, apakah pemerhatian anda pada jarum emitter? Maknanya, kalau pelajar baca, pastikan soalan tu dibaca dengan betul. Berdasarkan rajah 1.2, maknanya pelajar kena ambil rajah 1.2. Ni, rajah bawah ni. Kemudian apakah yang pelajar nampak? Kalau kita tengok rajah 1.1, jarum galvanometer dia adalah berada di titik kosong. Dan di sini berlaku sedikit pemesongan. Jadi pelajar hanya jawab rajah 1.2 menunjukkan berlaku pesongan jarum emitter. Makna pesongan ni berlaku sedikit pergerakan. Pelajar tidak boleh menyatakan berlaku pergerakan sebab dalam pesongan jarum emitter ni merupakan terminologi sains. Maknanya itu istilah dia. Pemesongan ni maknanya telah berlaku sedikit anjakan daripada yang asal. Jadi ini yang pelajar lihat, iaitu keputusan pada eksperimen dan rujuk kepada rajah 1.2. Kadang-kadang trik soalan ni dia bagi 1.1. Dia kalau pelajar cuai, berdasarkan rajah 1.1, tiba-tiba pelajar buat 1.2. Mana salah jawapan tu, rugilah. Jadi ini yang kita nampak pada rajah 1.2. Dan cikgu yakin majoriti adalah pelajar-pelajar tingkatan 5. Dan cikgu yakin juga masih ramai yang belum terdedah dengan teknik menjawab ataupun teknik menjawab soalan ni, terutamanya bahagian A. Jadi pemerhatian ni pelajar perhatikan dengan mata apa yang kita nampak. Seperti juga yang ni nyatakan satu pemerhatian tentang sasaran blok Q dalam rajah 4.1 dan 4.2. Soalan ni kalau pelajar perhatikan, satu pemerhatian tentang sasaran blok Q, mana blok Q ni? Blok Q dalam rajah 4.1 dan
4.2. Maknanya dia nak 4.1 dan 4.2. Okey. Ni. Kalau kita tengok 4.1, okey. Sasaran pergerakan selepas berlaku pelanggaran troli dengan blok Q ni, dia punya kedudukan baru adalah 3 cm. Kalau yang 4.2 ni lebih besar daripada 3 cm. Jadi apa yang pelajar dapat perhatikan? Okey, kalau bahasa mudahnya kita kata, oh hak ni bergerak 3 cm, hak ni bergerak lebih daripada 3 cm walaupun tidak dinyatakan dengan angka. Okey, boleh? Jadi sasaran blok Q, okey, blok Q pada rajah 4.1 lebih jauh daripada 4.2 lebih jauh daripada 4.1. Maknanya dia nak bagi tahu pergerakan ataupun sasaran blok Q ni, okay, blok Q ni rajah 4.2 lebih jauh daripada 4.1. Maknanya menunjukkan ada perbandingan. Begitu juga kalau pelajar tulis sasaran blok Q pada rajah 4.1 lebih dekat daripada rajah 4.2. Sama je. Tak, cuma dia adjust dia punya rajah 42 ni 41. Ni jauh dan dekat. Apa yang pelajar nampak. Dan ingat, pastikan tengok dia punya soalan yang ditanya dalam rajah 4.1 dan 4.2. Bermakna dua-dua kita kena nyatakan. Biasanya soalan dia kata 4.1 ataupun 4.2. Ada soalan dia nak trik, pelajar dia nak dua. Erti kata lain, pelajar kena berhati-hati dengan soalan. Okay, jangan kita tertipu dengan soalan. Okay. Kemudian, okay, contoh lagi. Ni tidak terdapat dalam silibus kita. Saya rasa saya ambil. Cuma kita nak, walaupun kita tak belajar, saya rasa pelajar boleh buat. Sebab saya nak bagi contoh. Okay, rajah 1.1 dan 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas penampaian glukosa dan yeast. Ni luar daripada silibus kita. Kesan suhu ke atas penampaian glukosa oleh yeast. Nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen ini. Satu pemerhatian daripada eksperimen ini. Tak kisah, dia nak hanya satu saja. Sama ada rajah ni ataupun rajah 1.2. Apa yang pelajar nampak? Tu je. Okay? Kalau kita nampak rajah 1.1, apa yang boleh kita nampak? Dua benda. Cikgu boleh maklumkan dua benda yang pelajar boleh nampak. Yang pertama, dari segi kandungan isi padu gas. Yang kedua, bilangan gelembung gas. Jadi apa yang kita nampak, kita ungkapkan ataupun kita boleh tulis. Boleh? Cikgu, maknanya pelajar boleh nyatakan rajah bilangan ataupun kuantiti gas pada rajah 1.1 lebih sedikit. Dah cukup dah. Ataupun 1.2 lebih banyak, ataupun pelajar menyatakan bilangan gelembung gas. Sebab yang kita nampak. Rajah 1.1 ni kita kata, oh, gelembung gas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maknanya bilangan gelembung gas pada rajah 1.1 lebih banyak daripada 1.2 pun kita dah terima. Gas mana? Gas bilangan gelembung ataupun bilangan udara. Bilangan gelembung gas lah, CO, karbon dioksida. Yang kedua, membuat inference. Apa yang dimaksudkan dengan inference? Kalau pemerhatian, apa yang kita perhati? Jadi inference ni adalah kita memberi sebab kepada pemerhatian. Biasanya soalan inference ni selepas pada pemerhatian, soalan inference. Ataupun ada juga yang soalan itu terus kepada soalan inference. Bina ayat dalam bentuk pernyataan, dan cara membuat inference dengan betul, cikgu akan ceritakan. Dan paling mudah sekali kita kata inference ni adalah sebab. Sebab berlaku keadaan tersebut. Contoh. Dia punya tata cara untuk buat inference, kita mesti nyatakan pemerhatian terlebih dahulu. Barulah sebab. Pelajar tidak boleh nyatakan, apabila dia minta inference, pelajar nyatakan kerana terus. Kerana syarat untuk ayat yang lengkap ataupun ayat yang betul membuat inference,
pelajar mesti menyatakan pemerhatian terlebih dahulu, barulah kerana. Kadang-kadang ada sesetengah mungkin daripada cikgu apabila soalan melibatkan infront, okey, cikgu memaklumkan okey buat kita akan letak kerana. Maksud kerana ni mesti kita kena letak, kalau saya mudah je letak di tengah. Letak di tengah. Di tepi belah kiri adalah pemerhatian, inilah dia punya sebab dia. Jangan pelajar-pelajar apabila diminta membuat infront, pelajar terus menyatakan kerana. Walaupun mungkin ada sesetengah kita kata pelajar-pelajar, contohnya lah, saya tengok pada buku KBSN lepas, bila ditanya infront, ya. Ada pelajar tanya, pemerhatian ni tengok mana so? Okey. Tak ada. Sekejap dah. Mana ni? Okey, pemerhatian ni kita tengok kepada keputusan dia. Hasil eksperimen. Mencari keputusan hasil daripada rajah, iaitu hasil daripada eksperimen. Apa yang kita nampak. Contoh ni, okey. Apa contohnya berdasarkan rajah 1/2, apakah pemerhatian? Okey. Apakah perhatian anda pada jarum emitter? Dia rujuk terus kepada rajah 1/2. Jadi, apa yang kita nampak? Yang kita nampak adalah dia punya jarum emitter. Katakanlah jarum emitter ni digantikan dengan mentor. Maknanya, kalau rajah 1 ni, dia punya mentor dia tidak menyala. Kalau 1/2 dia, mentor dia menyala. Maka pelajar boleh nyatakan, kalau diganti dengan mentor, pelajar boleh nyatakan bahawa rajah 1/2 menunjukkan mentor menyala. Iaitu hasil keputusan dia. Boleh? Saya rasa jelas tu. Lepas ni kita akan tengok lagi. Ya. Cikgu Nasir. Merujuk kepada contoh soalan glukosa tu. Glukosa tadi. Ni. Sekiranya pelajar tu jawab merujuk kepada paras air ni sebagai hasil pemerhatian, boleh diterima ke tak? Okey. Apabila dia merujuk kepada paras air pun kita terima. Sebab apa yang pelajar nampak? Boleh? Cikgu saya rasa tadi tu. Boleh? Lupa nak bagi tahu. Maknanya kita boleh apa yang kita nampak, yang pertama mungkin kita tengok, ni gas sikit, ni gas banyak. Yang kedua, bilangan gelembung. Ya. Saya nak tanya, walaupun ke atas rajah 1.1 tu kan sepatutnya bilangan gas dia sedikit, tapi bilangan gelembung gas dia banyak. Maksudnya kita kena tetap nyatakan apa yang kita nampak. Maksudnya rajah 1 apa yang kita nampak saja. Ya, okey. Okey. Boleh? Saya nak tanya, untuk pemerhatian boleh tak kita buat perbandingan antara dua gambar rajah tu? Ataupun hanya menyatakan salah satu pemerhatian daripada gambar rajah yang ada dalam soalan? Okey, kita nak buat perbandingan pun boleh. Okay, kalau kita tengok kat sini, saya dah nyatakan tadi, pemerhatian juga boleh ditulis dalam bentuk perbandingan daripada keputusan eksperimen. Kita boleh buat dalam bentuk perbandingan. Jadi lebih mudah bagi saya cadangkan kita buat dalam bentuk perbandingan. Maknanya mencakupi. Kalau ada dua rajah, mana dua-dua rajah tu telah ada jawapan tu, lebih selamat lah. Ya. Pelajar ada nak tanya tak? Okey, pelajar ada nak tanya lagi? Tadi tu saya rasa cikgu-cikgu yang tanya. Tak ada. Tak ada. Kalau pelajar nak tanya, onkan mic dah. Okey. Tak ada. Faham. Tu Cikgu Fendi. Okey. Kemudian kita teruskan pada membuat inference .
Okey, kat mana tadi? Okey, contohnya sinilah. Kita sampai okey. Ayat dia, okey, ayat yang betul yang menepati apa kehendak lembaga peperiksaan. Inference kita nyatakan pemerhatian kerana dan barulah dia punya sebab dia lah. Contohnya kalau kita tengok sini, okey. Sorry. Oops. Okey. Tadi Rajah 2 menunjukkan berlaku pesungan jarak emitter. Okay, ni pemerhatian. Barulah kita kata kerana berlakunya pengaliran arus elektrik. Ni yang inference dia. Tapi syarat dia kita mesti tulis pemerhatian terlebih dahulu. Ini baru satu ayat lengkap. Maknanya ni sambung ni. Cuma cikgu letak kat bawah. Boleh tak? Okay. Minta pelajar-pelajar jangan tulis apabila dinyatakan pelajar pun terus tulis kerana berlakunya pengaliran arus elektrik. Ada setengah buku tu yang saya tengok kat pasaran ni KBSM. Okay, dia bila soalan tu ni skema dia tulis kerana berlakunya pengaliran arus elektrik. Okay. Jadi kalau ikut kepada syarat untuk inference tu memang tidak mencukupilah, tidak menepati. Okay. Jadi saya jelaskan di sini adalah cara yang lengkap lah untuk kita membuat inference, terutamanya kepada pelajar lah. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, ini tadi pemerhatian sasaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada 4.1. Ni pemerhatian tadi. Tu saya kata inference ni biasanya ditanya selepas soalan pemerhatian. Jadi kalau pelajar tu salah dah membuat pemerhatian, saya yakin yang soalan inference pun dia akan tetap akan salah. Maknanya pelajar kena betul lah. Sasaran blok Q pada rajah 4.2 lebih jauh daripada 4.1 kerana jisim pada rajah 4.2 lebih besar berbanding jisim troli pada rajah 4.1. Ni saya jawab untuk alih atas lah. Ni ibu inference kerana jisim troli pada rajah 4.2 sebab ada 2 lebih besar berbanding jisim troli pada rajah 4.1. Yang ni saya menjawab yang ni lah. Yang ni saya tak jawab lah. Ni, Okey. Kemudian seterusnya mengelas, iaitu mengenal pasti persamaan dan perbezaan, iaitu mengumpul berdasarkan sifat sepunya menggunakan kriteria lain untuk mengumpul objek. Erti kata lain, ni soalan yang mengelas ni just kita tanda-tanda lah. Okay, contohnya bahagian A mengawal tindakan luar kawal, tandakan. Ya. Ada pelajar tanya, kalau tak tulis jisim boleh terima? Boleh terima ke cikgu? Macam mana? Kerana kalau tak boleh jisim, dia kena nyatakan bilangan troli. Okey. Boleh? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, nak tanya, bukan sebelum ni saya lebih ajar budak, bukan kerana jisim troli yang besar menghasilkan terus direct kepada momentum yang besar ke untuk inference? Jisim troli yang besar menghasilkan momentum yang besar. Momentum yang besar, betul? Cuma boleh ni saya buat boleh juga. Yang ni saya guna ayat yang biasa pelajar guna. Kalau yang momentum tu saya rasa pelajar dah advance tu. Okey. Betul cikgu Betul. Okey, rasa mengelas tidak menjadi masalah lah. Okey, contoh lain, kumpulan umur 20 hingga 25 tahun memerlukan kalori harian yang paling tinggi. Tandakan raih makanan yang membekalkan nilai kalori yang paling tinggi kepada kumpulan umur ini. Maka pelajar, tapi kalau pelajar tak tahu, tak ada jawab lah. Okay. Just tanda saja. Ni mengelas. Okey, kemudian ni lah yang famous ni, iaitu mengenal pasti pemboleh ubah. Umum tahu. Kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimalakan ataupun constant variable, ataupun fixed variable.
kod Melayunya kita beritahu Melayu lah, iaitu pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah malar, pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, dan trend soalan tahun 2 ni dia guna faktor yang ditetapkan. Maknanya kalau pelajar-pelajar jumpa apakah faktor yang ditetapkan tu adalah samalah, dia merujuk kepada pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, begitu juga pemboleh ubah manipulasi, dia menggunakan faktor yang diubah ataupun faktor yang boleh diubah. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas menggunakan ayat faktor yang diperhatikan. Ni dia nak mengelirukan pelajar. Benda konsep yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan faktor yang ditetapkan ataupun pemboleh ubah malar, iaitu nilai yang sama, nilai yang tetap sepanjang kajian. Kalau bahasa mudah kita kata hak tak berubah, hak sama. Manipulasi adalah hak beza. Faktor yang diubah iaitu perbezaan berlainan, ciri yang nak diuji. Kalau saya rasa cikgu-cikgu akan royak kepada pelajar, okey, hak beza. Pelajar pun kena tahulah bahawa manipulasi ni yang berbeza. Kemudian bergerak balas ni adalah hasil eksperimen ataupun keputusan dia. Jadi cikgu harap pelajar tak tukarlah. Kalau kata malar, hak serupa, hak tidak berubah. Manipulasi, hak berbeza, hak berlainan, dan bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil eksperimen. Jadi jangan lupa dengan ayat-ayat baru dia ni. Iaitu faktor yang ditetapkan, faktor yang diubah dan faktor yang diperhatikan. Dan biasanya soalan setahun 2 ni yang KBSM, dia menggunakan faktor yang ditetapkan, faktor yang diubah. Hal ni saya tak jumpa lagi. Tapi pelajar-pelajar tengoklah kuk. Kalau ada ni adalah samalah. Tetap malar, diubah, manipulasi dan bergerak balas, faktor yang diperhatikan. Okey. Dan radas tidak dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah malar. Sekejap lagi saya akan cerita. Okey, sekejap lagi saya cerita. Okey, cara menulis pemboleh ubah mesti tulis parameter untuk setiap pemboleh ubah. Contohnya kalau spring panjang ni satu parameter. Okey, ketebalan dan juga jenis spring. Kalau pelajar tulis spring saja, salahlah. Mesti syarat dia mesti ada parameter. Begitu juga dengan agar agar nutrien, biasanya parameter dia isi padu. Koloni bakteria, size. Koloni bakteria juga kita boleh letakkan parameter sebagai diameter. Kemudian antibiotik, jenis antibiotik dan kepekatan antibiotik ni sebahagian contoh yang sedikit yang cikgu bagilah. Okey. Dan pemboleh ubah ni kita boleh kena pasti pemboleh ubah. Kita boleh dapatkan pemboleh ubah daripada gambar rajah dalam soalan, daripada jadual, daripada graf dan daripada pernyataan soalan. Apabila keluar soalan pemboleh ubah ni, pelajar minta tolong jawab, kerana jawapan dia telah ada pada kertas soalan. Cukup mudah je. Okey, daripada gambar rajah kita tengok pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu apa yang berbeza pada gambar rajah. Apa yang berbeza pada gambar rajah? Iaitu kita boleh katakan warna penapis berwarna. Warna ni dia merujuk kepada parameter. Kemudian yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang diperhatikan ataupun hasil eksperimen. Iaitu apa yang boleh kita katakan? Iaitu warna yang terbentuk pada skrin putih. Dan pemboleh ubah dimalarkan yang tetap yang sama. Apa yang sama adalah sumber cahaya putih. Ni kita boleh ambil daripada gambar rajah. Dan radas tidak, yang tadi mana tadi? Ni. Radas tidak dipertimbangkan sebagai pemboleh ubah dimalarkan ni, kita tak boleh nak kata pemboleh ubah dimalarkan bawah ni. Kita kata apa? Kita kata size, contohnya size skrin putih. Tu betul, tapi dia tidak dipertimbangkan kepada pemboleh ubah dimalarkan. Yang ni yang jelas. Contohnya pengaratan paku besi dan paku peluli menggunakan larutan natrium klorida. Di mana pemboleh ubah bergerak balasnya adalah keadaan paku. Yang pemboleh ubah manipulasinya yang berbezanya adalah jenis paku,
dan pemboleh ubah dimalarkan isi padu larutan natrium klorida. Dan katakanlah, kita kata pemboleh ubah malar, kita kata jenis tabung uji ataupun tabung uji lah, kita kata jenis tabung uji. Kita tidak boleh letakkan dia sebagai pemboleh ubah malar kerana ianya tidak dikira. Itu yang dimasukkan. Kemudian daripada jadual, daripada jadual. Dalam jadual ni dah ada pemboleh ubah manipulasi, dah ada pemboleh ubah bergerak balas, dan pemboleh ubah malar pun kita boleh dapatkan daripada jadual. Jadi biasanya mana pun dalam bahagian A, soalan 1, 2, 3 mesti ada jadual. Ingat pelajar, langkah dia hanya boleh dapat pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Yang confirm ada dalam ni adalah manipulasi bergerak balas. Confirm ada. Kedua-dua pemboleh ubah didapati daripada tajuk jadual, iaitu bahan dan takat didih. Maknanya kita boleh ambil tajuk ni sebagai pemboleh ubah. Cuma takutnya pelajar tukar. Mana manipulasi, mana bergerak balas. Jadi yang sebelah kiri ni adalah pemboleh ubah manipulasi, dan yang sebelah kanan ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Cuma kita dah bincang tadi, pemboleh ubah ni dia kena ada parameter. Lebih elok yang belah ni biasanya kita akan letakkan jenis bahan. Jenis ni merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi. Dan takat didih, yang ni kita tak perlu tambah apa-apa. Takat didih ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bagaimana pula dengan pemboleh ubah dimalarkan? Macam mana kita nak dapat dimalarkan? Iaitu dimalarkan ni air suling ni, iaitu kuantiti ataupun isi padu air suling. Dan pemboleh ubah manipulasi juga. Katakanlah pelajar ni ada setengah cikgu dia belajar daripada cikgu, dia kata pemboleh ubah manipulasi, cikgu suruh tulis air suling, air suling tambah garis. Itu pun kita terima. Cuma yang lebih tepat sebab ada dah jawapan sini, maka pelajar tambahlah jenis ni yang cikgu dah tulis ni, jenis bahan. Dan di sini kita ambil terus takat didih. Maknanya pemboleh ubah ni dah ada pada jadual tersebut. Dan seterusnya yang ketiga, di mana ni? Ni pun daripada jadual jugalah. Yang dimanipulasi jenis bahan kita tambah jenis saja, dan yang ni adalah latex ni adalah pemboleh ubah bergerak balas, itu keadaan latex. Dan latex ni adalah pemboleh ubah malar, itu isi padu latex. Yang sama ni pelajar tengok sama kemudian kita letaklah dia punya parameter dia, iaitu isi padu ataupun kuantiti latex. Kita boleh terima ke? Agak-agak boleh terima ke? Cikgu Mazinta, kuantiti latex boleh terima ke? Kuantiti itu biasanya merujuk kepada yang boleh dikira biasanya dia. Latex ni, tapi kalau pelajar letak kuantiti latex, terima ke tak? Latex ni dalam bentuk cecair biasanya kita guna isi padu. Kita guna isi padu isi padu latex. Maknanya dua ni dah confirm kita dapat. Jenis bahan ni pemboleh ubah manipulasi kita dapat, pemboleh ubah bergerak balas pun kita dah dapat. Cuma cikgu nasihatkan bahawa di depan bahan ni kita tambahlah jenis. Jenis bahan. Kemudian dan biasanya soalan tu dia tak akan tanya 3, biasanya paling banyak ditanya 2 saja. Ditanya 2 saja. Jadi daripada jadual ni pelajar dapat kumpulkan ataupun dapat maklumat 3 jenis pemboleh ubah. Seterusnya kita dapat daripada graf, di mana paksi mendata ni adalah pemboleh ubah manipulasi, paksi mendata ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Pelajar ambil tajuk dia. Dan tak payah kita nak ubah, ambil tajuk dia terus. Kalau pemboleh ubah manipulasi, ambil dia punya tajuk di sini. Ni tak ada tajuk lah, cikgu letak lah. Kita tengok depan ni. Rujuk pada label paksi graf. Label paksi mendata mengufu adalah pemboleh ubah dimanipulasi, manakala yang menegak tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ambil terus daripada graf.
Okey. Contohnya, okey, ni graf kosong. Maka masa tu merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi dan suhu tu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ni yang paling contoh cikgu bagilah. Jadi pelajar ambil saja, tak payah tambah apa-apa. Terus ambil. Kalau soalan tu minta pemboleh ubah bergerak balas ataupun diminta pemboleh ubah manipulasi, ambil saja. Okey. Dan yang terakhir dari ayat ayat ni biasa banyaklah, dan kadang-kadang ayat ni pelajar tak pandai nak mengenal pasti mana pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, cuba kita tengok. Rajah menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tekanan yang dihasilkan oleh bongkah P dan bongkah Q yang sama jisimnya. Okey, langkah kita garis pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang berbeza yang mempunyai keputusan, iaitu apa dia? Okey. Pani cikgu bagi dah. Garis pemboleh ubah bergerak balas, apa yang diperhatikan di eksperimen, dan garis pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. Ini tak ada sini. Okey. Jadi, mana pemboleh ubah dimanipulasi? Iaitu yang berbeza. Mana beza? Iaitu bongkah P dan juga bongkah Q. Okey. Mana kita garis dia? Cikgu tak nak garis ni. Tak touch screen ni. Kemudian yang kedua, garis pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil dia itu dia nak mengkaji tekanan, dan pemboleh ubah yang dimalarkan apa yang sama, iaitu jisim. Jisim apa? Jisimnya ni rujuk kepada bongkah. Maknanya dalam ayat tu dah lengkap. Okey. Sama juga dah ni. Rajah menunjukkan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik. Okey. Maklumat sama adalah kepekatan asid hidroklorik. Sama ni adalah malar. Kemudian maklumat yang berbeza adalah pemboleh ubah manipulasi, iaitu logam M dan logam L, dan hasil keputusan ni adalah pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kecergasan tindak balas logam. Kecergasan tindak balas logam. Maknanya dah ada pada contoh, dah pada ketiga-tiga pemboleh ubah itu dah ada pada kertas soalan ataupun daripada ayat soalan yang ditanya. Okey. Okey. Peringatan. Tadilah tidak boleh menulis alat radas, mesti ada parameter. Jadi telah cikgu cerita dah tadi. Okey, ni contoh dia lah. Kalau asid, jenis asid, isi padu asid, kepekatan asid. Yang cikgu bol ni adalah dia punya parameter. Begitu juga dengan logam, jenis logam, saiz jisim logam. Bacaan termonik ni yang merujuk, yang cikgu bol ni adalah merujuk kepada dia punya parameter dia. Jangan lupa, kalau tak tulis parameter, maka bye-bye to you, iaitu jawapan pelajar-pelajar salah lah. Okey. Okey. Kemudian membuat ataupun kita membina hipotesis. Ni soalan ni pokok mana pun ada ni. Sebab dia tahu pelajar lemah untuk membina hipotesis. Yang pertama, apakah tindakan kita? Kita kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Kena pasti pemboleh ubah bergerak balas. Maknanya dalam satu hipotesis tu mesti ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Kalaulah pelajar tak dapat nak mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi bergerak balas, maka pelajar tidak boleh membina hipotesis. Kita gunakan kata penghubung yang sesuai. Ayat yang dibina mesti ayat lengkap, boleh diuji dalam eksperimen. Hipotesis tidak boleh mempunyai ayat untuk mengkaji, untuk menentukan. Dan inilah yang paling banyak cikgu jumpa. Cikgu tanya rakan-rakan cikgu pun lagu tu juga. Kalau nyatakan hipotesis, buat hipotesis, tepai lagi untuk mengkaji, untuk menentukan. Ingat, walaupun dalam katakanlah hipotesis awak tu betul, ada pemboleh ubah manipulasi, ada bergerak balas, tetapi di depan dia tu ada ayat untuk mengkaji, untuk menentukan, maka secara automatiknya ianya tidak paling mudah kita kata hipotesis salah. Jadi walaupun awak dah ada idea, manipulasi ada, bergerak balas ada, nak dapatkan ni pun susah ni. Cikgu duk ajar untuk dapatkan manipulasi bergerak balas. Tiba-tiba buat hipotesis,
letak untuk mengkaji depan, maka babai tu you salah. Untuk mengkaji ni digunakan hanya untuk tujuan eksperimen. Tujuan eksperimen ni berada di soalan nombor 11, iaitu kita membuat ataupun mengeksperimen. Kita tak sampai ini kita nak bincang bahagian A. Jadi itu saja. Dan saya yakin dan percaya cikgu-cikgu pun hari-hari duk jelas kalau duk mengajar. Hipotesis jangan ada untuk mengkaji, jangan ada untuk menentukan. Tapi pelajar ingat dah. Jangan sesekali letak dua ayat untuk mengkaji ataupun untuk menentukan. Dan pastikan make sure ada manipulasi dan juga bergerak balas ayat dia. Okey. Langkah-langkah menulis hipotesis kita kena pasti dulu. MV ni manipulate variable, iaitu pemboleh ubah manipulasi. Ni cikgu nak tulis kat putih ni dulu ni. Dan pemboleh ubah bergerak balas, iaitu hasil kajian kita. Gunakan kata penghubung yang sesuai. Okey. Contoh, semakin bertambah, semakin berkurang. Okey. Ni kita menggunakan semakin. Ya tak? Okey. Pelajar biasa guna, kalau kita kata buat hipotesis cikgu, semakin cikgu. Betul semakin. Tetapi kita kena tengok pula dia punya pemboleh ubah manipulasi. Kalau pemboleh ubah manipulasi dia tu adalah dua benda berbeza, kita tidak boleh menggunakan ayat semakin. Semakin ni kita gunakan dia punya pemboleh ubah manipulasi yang sama. Cuba yang membezakan adalah kuantiti. Contohnya semakin banyak. Contohnya semakin lama masa, contohnya semakin lama masa bla bla bla, semakin meningkat kuantiti gas yang dibebaskan. Itu maknanya cikgu nak merujuk kepada pemboleh ubah tu, pemboleh ubah dimanipulasi itu adalah benda yang sama tapi dia punya parameter dia adalah berbeza dari segi jisim ataupun dia punya masa. Okey, jika MV ni ada juga cikgu hipotesis. Guna jika maka, betul. Tapi kita kena nyatakan proses yang terlibat. Jika ni kita akan tengok contoh. Okey, kemudian bina ayat lengkap. Ayat penyataan. Biasanya bina ayat ni, ayat penyataan ni biasanya kalau pelajar yang mahir ni insya-Allah dia akan boleh buat. Jadi kalau pelajar Cikgu Nasir, ada pelajar tanya, kalau soalan tanya dimalarkan dengan bergerak balas, hipotesis dia pun bubuh dua juga ke? Okey, bagus soalan tu. Okey, soalan contohnya soalan tu soalan tu tanya pemboleh ubah contohnya lah dimalarkan dan dimanipulasi. Okey, memang soalan tu dia nak kepada jawapan dimalarkan dan dimanipulasi. Apabila dia tanya hipotesis, kita kena ingat syarat hipotesis dia kena ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Erti kata lain, pelajar kena cari di manakah pemboleh ubah bergerak balas. Yang dia tanya tadi contohnya dimalar manipulasi, betul dua-dua pelajar nyatakan, betul. Jadi bila buat hipotesis mesti kena ambil dimanipulasi bergerak balas. Malah tu kita tak pakai. Maknanya pelajar kena cari pula pemboleh ubah bergerak balas. Tu bagus soalan tu. Jadi pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas. MV ni pemboleh ubah manipulasi. Cikgu tak sempat nak tukar ni. Sebab dulu cikgu pun terpengaruh dengan sampai sebelum KBSM tu dia ada English. Mula-mula Melayu. Kemudian buku Inggeris. Jadi MV-RV mudah kita MV-RV. Kalau nak guna kat Melayu PM payah. Sebab PM ni dia dua manipulasi pun malah pun PM juga. Jadi dulu kita mudah kita guna MV-RV. Jadi benda ni terpengaruh sampai hari ni. Jadi tak sempat nak tukar. Dia punya bukan tak sempat terlepas pandang slide ni. Okey, sebelum tu. Elakkan menulis hipotesis secara umum. Apa yang dimaksudkan dengan umum tu? Okey, umum tu dalam tu kalau ada mempengaruhi, memberi kesan, berbeza, bergantung. Kalau ada 3-4 ayat ni, ayat yang pendek bergantung, berbeza, memberi kesan, mempengaruhi ni, automatic hipotesis itu
dikira hipotesis umum, maka hipotesis tersebut ditolak. Bila ditolak, maka tak betul lah. Bila tak betul, tak boleh markah lah. Contoh dah. Untuk kita kena pasti perubahan manipulasi. Mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Kesan suhu terhadap bakteria. Pemboleh-ubah bergerak balas, saiz koloni ataupun pertumbuhan bakteria. Guna ayat penghubung yang sesuai. Ayat yang dibina mesti ayat lengkap, boleh diuji eksperimen. Semakin, kita boleh guna semakin kerana ia menyebabkan pemboleh-ubah dimanipulasi adalah suhu. Cuma yang membezakan adalah semakin meningkat suhu. Okay tak? Semakin meningkat suhu, maka semakin bertambah saiz koloni bakteria. Boleh? Jadi, yang ni kita boleh guna semakin. Sebab dia dalam pelajar kalau kata hipotesis, semakin jika maka, dua tu je. Jadi, tidak semua semakin ni kita boleh, eksperimen ni kita boleh menggunakan ayat semakin. Depan ni semakin. Okey. Lepas ni kita tengok contoh lagi. Ni contoh yang lebih spesifik. Ni ayat penyataan lah. pH 7 adalah sangat sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Dia spesifik. Yang umumnya nilai pH memberi kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Kesan ni lah. Memberi kesan ni lah yang kata apa? Pemboleh ubah. Kesan ni adalah ayat kata apa? Umum. Yang cikgu cerita tadi. Mana ni? Ni. Menulis hipotesis secara umum. Ada kataan ni mempengaruhi, memberi kesan, berbeza, bergantung, maka automatik hipotesis awak tu ditolak. Ni yang dikatakan umum. Okey, kita tengok contoh. Raja 2 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan antibiotik yang mempunyai kepekatan berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, pemboleh ubah manipulasi. Apa yang tak sama? Iaitu ayat ni pun dia tulis dah ni. Yang mempunyai tertinggal, yang mempunyai kepekatan yang berbeza. Antibiotik yang mempunyai kepekatan yang berbeza. Maknanya antibiotik ni hak pekat dan satu antibiotik ni hak cair. Ni pun dia tulis dah. Cakaran antibiotik berkepekatan tinggi yang pekat dan ni adalah yang berpekatan rendah. Ni adalah merujuk kepada hak cair lah kalau bahasa kampung kita mudah. Okey, iaitu kepekatan antibiotik ni merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi. Kepekatan ni adalah dia punya parameter dia. Kemudian bergerak balas ni apa dia bergerak balas dia? Iaitu keluasan kawasan jernih yang terbentuk. Ni kawasan jernih. Kalau bahasa kampung kita lah menggunakan istilah kampung kan. Kalau kita guna hak pekat busin ni, maka hak kawasan jernih ni kita kata bakteria hak mati. Luah. Kalulah kita guna hak cair, perkataan rendah ni, maka dia punya kawasan jenis tu sikit je. Gitu kalau bahasa kampung. Maknanya, kalau hak pekat, maka dia punya bakteria tu banyak hak mati. Itu kita guna bahasa kampung kita. Jadi apakah hipotesis yang boleh kita buat di situ? Okey, yang pertama dalam bentuk ayat, dalam bentuk pernyataan. Okey. Ni cikgu buat dalam bentuk pernyataan. Cakran antibiotik yang berkepekatan tinggi dimasukkan ke dalam bakteria akan membentuk kawasan jernih yang lebih luas. Ni dalam bentuk ayat. Ada pemboleh ubah manipulasi. Mana manipulasi dia? Iaitu berkepekatan tinggi. Cakran antibiotik yang berkepekatan tinggi ni adalah manipulasi. Kemudian yang bergerak balas membentuk kawasan jernih yang lebih luas. Kawasan jernih yang lebih luas ni merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Iaitu hasil dia. Ni kalau kita guna semakin meningkat kepekatan cakran antibiotik, semakin luas kawasan jernih yang terbentuk. Kita boleh guna semakin sebab dia punya pemboleh ubah manipulasi itu adalah sama, iaitu antibiotik. Cuma yang membezakan adalah kepekatan. Bukannya pemboleh ubah manipulasi itu dua benda yang berbeza. Dan ni cikgu guna jika cakran antibiotik berkepekatan tinggi. Ni ingat dah, kalau kita guna jika, kita tak boleh guna, katakanlah pelajar buat jika cakran antibiotik digunakan
maka kawasan jernih yang terbentuk lebih luas, lebih luas. Maka kalau pelajar buat lagu tu, dia punya hipotesis dia tidak tepat. Dia kena untuk jika ni seelok-eloknya memang dia kena letak kata apa satu proses lah. Boleh kita kata proses. Cikgu tak bolehkah kita kata proses? Dia punya apa ni? Jika cakrawala antibiotik kepekatan tinggi. Kalau kita kata tinggi, jika cakrawala antibiotik berkepekatan tinggi digunakan, ini biasa pelajar guna. Okey? Maka luas kawasan jernih yang terbentuk luas, lebih luas. Memang itu adalah salah. Dia kena jika cakrawala antibiotik berkepekatan tinggi dimasukkan ke dalam bakteria. Maknanya cakrawala antibiotik yang berkepekatan tinggi ini dimasukkan ke dalam bakteria. Dia punya cerita dia. Barulah maka mungkin makan dia banyak silap dia. Maka luas kawasan jernih yang terbentuk lebih banyak, lebih luas pun kita terima lah. Boleh? Banyak yang ramai cikgu jumpa di ni cerita ni lepas-lepas dah bukan tahun ni cikgu jumpa ni bukan tahun ni dah, lepas-lepas ni dia kata jika cakrawala antibiotik berkepekatan tinggi digunakan, apa yang digunakan? Okay. Maka luas kawasan jernih yang terbentuk lebih luas. Ni betul dah. Okay tak? Pemboleh ubah manipulasi ada, pemboleh ubah pergerak balas ada, tetapi dia punya proses tu. Proses apa? Kita masukkan ke dalam bakteria tu. Kena ada. Jadi untuk guna jika maka ni kena berhati-hati. Jadi kalau penyataan ni hipotesis penyataan yang alat atas ni yang cikgu tunjuk ni, dianya kata apa ni pelajar-pelajar yang kata gijuk lah boleh buat macam ni. Kalau lah seperti ni, okay, dia punya kita kena tengok dia punya pemboleh ubah manipulasi dia. Mesti pemboleh ubah manipulasi tu benda yang sama. Kalau manipulasi benda berbeza, maka kita tak boleh guna. Dan jika ni kita boleh guna belaka tapi kena berhati-hati. Kena ada proses. Proses apa? Dimasukkan ke dalam bakteria tu. Cerita dia kena ada. Kalau kita kata digunakan, memang tidak tepat. Bila tidak tepat, memang salah lah. Bila salah, tak boleh markah lah. Bila tak boleh markah tu, markah daripada 1 jadi kosong lah. Okay? Boleh? Nah, ni elakkan menulis hipotesis secara umum. Ni kita ulang balik lah. Mempengaruhi, memberi kesan berbeza, bergantung. Contoh, ayat yang pertama. Kekondaksian elektrik bagi logam dan bukan logam adalah berbeza. Ada berbeza, maka bye-bye to you. Ditolak. Yang kedua, kehadiran benda asing mempengaruhi. Okey, ada mempengaruhi. Tak boleh ada mempengaruhi. Umum selalu. Takat didih air suling. Yang ketiga, jarak fokus kata cembung bergantung kepada. Ada dah bergantung kepada bergantung. Kita tolak dulu. Jadi, kalau di peringkat penandaan, peringkat sekolah, soalan cubaan kan, kita arahkan dalam skema tu, kalau pelajar buat ada 4 perkataan ni mempengaruhi, memberi kesan bergantung berbeza ni, memang automatik dia punya hipotesis ditolak. Yang kelima kita tengok mikroorganisma memerlukan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan. Okey, sesuai untuk pertumbuhan. Ni suhu yang sesuai, patutnya ada yang sesuai soal lagi ni. Nilai pH mempengaruhi, okey. Berbeza mempengaruhi, maka ingat dah. Mempengaruhi, memberi kesan berbeza bergantung. Yang sesuai pun kita kena masukkan juga ni. Jangan ada. Kalau ada, automatik hipotesis awak tu ditolak. Sayanglah. Mana sebelum ni awak dah tahu dah. Awak dapat mengenal pasti pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas, 2 dah awak dapat. Tiba-tiba apabila buat hipotesis, salah pula. Silap. Kenapa silap? Silap disebabkan oleh ada ayat berbeza ataupun ayat umum ni. Okay, boleh kau belajar? Okay, kita teruskan lagi. Banyak lagi ni. Okay. 3 benda ni. Okay, seterusnya. Yang seterusnya. Yang nombor 6. Cikgu tak nampak ni. Cool. Cikgu Wan Yasir. Ya. Boleh saya tanya pasal hipotesis?
Boleh tak saya nak tanya lebih lanjut mengenai hipotesis? Boleh. Kalau Okey. saya akan jawab apa yang saya tahu. Kalau tak tahu kita bincang. Sebab dalam ni pun dah ada guru-guru yang hebat ni, kita boleh bincang. Okey. Daripada apa yang saya faham, hipotesis kita wajib sebut MV dulu baru RP, betul? Okey. Okey, yang kedua, perlu ke kita banding antara dia ada dua, jadi kita kena banding ke. Contoh dia eksperimen logam boleh mengalirkan elektrik. Contoh dia, adakah saya perlu jawab logam boleh mengalirkan elektrik manakala bukan logam tidak boleh mengalirkan elektrik, ataupun cukup dengan satu sahaja, iaitu logam boleh mengalirkan elektrik atau bukan logam tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, untuk soalan satu tadi, MV duduk di hadapan betul ke? Okey, betul. Dia pemboleh ubah manipulasi ni dia kena duduk tepi. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas. Tapi ada juga pemboleh ubah dimulakan dengan pemboleh ubah bergerak balas, kemudian pemboleh ubah manipulasi. Dan dia bergantung kepada ayat cikgu. Kalau ayat tu, kita baca ayat tu memang pemboleh ubah bergerak balas duduk tepi. Tapi di belakang dia pemboleh ubah manipulasi, tetapi bila kita baca ayat tu dia merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi duduk depan, pemboleh ubah bergerak balas duduk di belakang. Jadi kita ajar pelajar kita biar pemboleh ubah manipulasi duduk depan. Jadi saya tidak kata salah pemboleh ubah bergerak balas duduk depan. Kemudian pemboleh ubah manipulasi, tapi dia bergantung pada ayat. Okey, dan ayat tu kalau kita baca tu kita faham ayat ni merujuk kepada pemboleh ubah manipulasi di hadapan, pemboleh ubah bergerak balas di belakang. Okey, yang pertama, yang kedua tadi banding je boleh? Banding. Okey, banding tu saya rasa better buat yang satu saja. Satu saja, tak payah buat perbandingan. Cikgu Ta boleh tak respon? Cikgu Mazlita? Cikgu Nasir. Ya. Memandangkan soalan pun dah arah nyatakan satu hipotesis. Okey. Jadi kalau kita buat satu jawapan hipotesis pun diterima lah. Okey. Setuju? Saya setuju lah. Okey. Maknanya saya cadangkan cikgu-cikgu pun rasa lagu tu juga, mana kita tak payah buat perbandingan lah. Jadi pelajar-pelajar tak payah buat perbandingan lah. Boleh dah? Okey, faham. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu dah. Sama-sama. Cikgu Pendi ada nak tambah ke? Tak ada apa, saya okey dah. Alhamdulillah tu. Cikgu Ilyas? Ya, Cikgu Ilyas? Boleh belakang dah? Okey, kemudian yang seterusnya yang KPS yang ke-6 boleh baca tak? Saya tak nampak di atas sebab ada ni. Menggunakan nombor ni. Apa nama ni? Mengukur. Yes, mengukur menggunakan nombor. Sebab saya tak nampak, terlindung. Mengukur menggunakan nombor. Ni tak payah lah ni, mudah lah ni. Membuat pemerhatian secara kuantitatif yang melibatkan penggunaan alat berunit piawai. Arti kata lain, pelajar mencatat bacaan dengan tepat dengan menggunakan unit piawai dengan betul. Maknanya pelajar kena baca saja. Maknanya kalau ni budak dah japak, anak saya dah japak, dia boleh baca dah ni. Pelajar tengok berapa dia punya bacaan, dia punya voltmeter tu berapa. Tapi dia tak bagi direct lah. Maksud sayanya, kalau kat sini 1, 2, dia tak bagi biasanya, dia tak bagi anak panah voltmeter ni duduk dekat dengan 1 dot lah. Biasanya di antara nombor-nombor ni dia nak menguji sedikit lah. Pelajar berapa? 0.6 volt contohnya. Jadi benda ni arti kata lain, kalau kita jawapan tu dah ada dah. Jadi masalah kadang-kadang pelajar ni tengok, tak tahu dia ataupun mudah tak kerti pelajar dah. Okey, begitu juga dengan bacaan pada berbuli termometer. Kalau ni dia tunjuk 27, kemudian bacaannya seterusnya berapa, maka pelajar kena tahulah berapa dia punya
nilai bacaan tu. Begitu juga dengan menggunakan pembaris. Sama je. Ni pembaris contohnya nak mengukur saiz tinggian image. Saiz image dia tu berapa menggunakan pembaris. Ada. Kadang-kadang dia seukur, okey, saiz image, jarak fokus berapa. Jadi menggunakan alat-alat lah, sama ada pembaris ke, okey, apa-apa saja, okey, termometer, okey. Kadang-kadang dia seukur objek, jarak objek berapa. Itu kita mengukur menggunakan nombor. Saya rasa ni pelajar tak jadi masalah lah. Sebabnya ada dah jawapan. Cuma kalau pelajar tu tak bawa pembaris, kelengkapan yang lengkap, susah agaklah. Sebab tu kelengkapan lengkap tu penting. Okey, seterusnya. Ya, okey. Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7. Apa dia tu? Yang ke-7 tu? Cikgu Pendi. Menggunakan hubungan masa dan ruang. Okey, menggunakan hubungan masa dan ruang dan meramal. Okey, merge kita gabung selalu dua tu. Maka ianya melibatkan graf. Okey. Graf, melibatkan graf. Okey, nyatakan hubungan, nyatakan hubungan di antara isi padu gas hidrogen yang dibebaskan dengan masa pada 8 minit pertama. Okey, 8 minit pertama sini. Okey tak? Okey. Jadi, okey, hubungan dia di sini biasanya kita gunakan semakin lah. Semakin meningkat masa, semakin meningkat isi padu gas hidrogen yang dibebaskan. Ni harap-harap pelajar boleh buat. Okay. Soalan ni semakin selalu. Pokok mana pun dalam kepala kita letak semakin. Semakin meningkat, ambil ini pemberubah manipulasi meningkat masa, semakin meningkat isi padu gas hidrogen yang dibebaskan ataupun yang terbebas. Pokok mana pun ada satu markah untuk awak ni. Kemudian meramal. Ramalkan isi padu gas hidrogen yang dibebaskan pada minit yang ke-16. Tapi meramal sini hanya ada pada minit yang ke-14. Jadi pelajar tengok graf dia macam mana. Kalau gini tak mustahil, tak logik lah soalan ni turun balik ataupun naik ke. Mestilah dia punya graf tu mestilah mendata biasanya. Dan ambil lah bila dia kata ramal, tak? Pada minit yang ke-11, 16, 14, 15, 16, tarik sini, tengoklah sini. Meramal. Dan ramal ni pelajar kena nyatakan satu angka yang tepat. Katakanlah dia suruh meramal tapi pelajar buat sini dia nak letak 30, dia pelajar tidak yakin. Betul ke 30? Dia pun letak di antara kita letak 25 sehingga 35. Ramal ke tu? Itu bukan meramal. Itu adalah satu julat. Julat dia tak nak. Meramal ni kita mesti letakkan satu angka yang tepat. Dan sebab dia kata ramal. Bila ramal letak angka yang tepat. Dan angka tu biar angka yang logik. Dan untuk peringkat penandaan, tak kira lah pemeriksaan lepas-lepas tu, sama ada di peringkat nasional atau peringkat negeri, dia punya meramal ni mesti dia pihak panel tu dia akan tak selalu dia punya julat dia. Katalah pelajar buat 31 pun kita terima lah, 29 pun kita terima. Walaupun jawapan yang tepat adalah 30. Begitu juga graf yang kedua ni. Nyatakan hubungan di antara isi padu gas hidrogen yang dibebaskan dengan masa 8 minit pertama. Ni tadi juga saya cuma adjust dia punya graf saja. Maka semakin meningkat masa, jawapan yang sama saja. Cumanya saya merujuk kepada ramal isi padu gas hidrogen dibebaskan pada minit yang ke-16. Sini 14, tak? Setakat 14, 15 di sini, yang ke-16. Mana yang ke-16? Sepatutnya 16 di sini, maka kita sambunglah lebih kurang sikit-sikit dan kita tengok dia punya berapa isi padu gas yang dibebaskan, iaitu hidrogen yang dibebaskan adalah 10 cm padu. Katakanlah
pelajar tarik-tarik sini, kena 8. Pelajar pun tulis 8. Memang kita terima. Dia ada julak dia. Dia peringkat kita, penandaan dia ada julak. Cuma pelajar jangan pelajar letakkan julak. 8 sehingga 12. Contohnya, pelajar nak letak angka 10 tu takut. Angka 9 takut salah. Maka pelajar kata paling selamat 8 sehingga 12. Maka itu adalah julak. Bila julak, babai tu you. Salah jawapan dia. Mudah lah. Okay. Katakanlah graf garis lurus. Ni mudah ya. Graf garis lurus ni. Nyatakan hubungan isi padu gas yang dibebaskan dengan masa. Dia tak rayak, dia tidak maklumkan pada minit keberapa. Sebab ni graf ni adalah graf garis lurus. Pelajar boleh nak gunakan semakin pun kita terima, semakin meningkat masa, semakin meningkat isi padu gas hidrogen yang dibebaskan. Ataupun pelajar tulis isi padu gas berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan masa. Bukan mas deh, masa. Boleh. Tapi lebih selamat guna ni lah. Saya ajar pelajar-pelajar saya gunalah semakin meningkat masa, semakin meningkat isi padu gas yang dibebaskan. Ataupun gas yang terhasil pun kita terima juga. Asalkan ada ni. Okey. Ramalkan isi padu gas hidrogen dibebaskan pada minit yang ke-12. Okey, minit yang kedua. 12. Okey. Maka kalau kita tengok sini, tak logik lah. Dia punya graf ni sampai ke minit 10 ni, minit yang ke-12 ni dia mendata. Tak logik. Kan tak? Mesti dia akan naik ke atas lagu tu lah. Maka pelajar buatlah. Ambil pembaris, tanda sikit, tengok dia punya berapakah bacaan yang terdapat pada paksi menegak, iaitu isi padu gas hidrogen, iaitu 30 cm padu. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi KPS yang ke-9 nak bila ni. Cikgu Nasir. Ya. Merujuk kepada hubung kait, contohlah soalan hak ni. Kalau pelajar tu memberi jawapan hubungan yang negatif tu lagu mana? Boleh diterima ke? Negatif lagu mana tu? Semakin berkurang masa, semakin berkurang isi padu gas. Semakin berkurang masa, semakin dia gini yang contoh graf 1 tadilah. Cuma nak tanya bagi pihak pelajar lah kalau dia jawab dari segi hubungan yang negatif. Okey, untuk dia mana-mana pun boleh dah ni kan. Ni contoh ni lah. Okey. Semakin okey, yang kita cerita ni adalah yang positif, iaitu semakin meningkat masa, semakin meningkat isi padu gas. Pelajar tulis semakin berkurang masa, semakin berkurang isi padu gas. Kalau kita faham sini, pergerakan graf ni adalah pergerakan dia daripada sedikit kepada masa yang lebih banyak. Betul tak? Bila masa yang sedikit kepada masa yang lebih banyak, maka jawapan dia pun dia kena hubungan dia daripada sedikit kepada yang lebih banyak. Erti kata lain, hanya yang positif saja. Jelas cikgu dah? Okey, terima kasih. Sama. Pelajar pun kena jelas. Cikgu dah jelas dah ni, pelajar ni. Saya bimbang kepada pelajar je. Ingat sebab hubungan ni dia bermula daripada angka ataupun minit yang sedikit, dia bergerak ke minit yang lebih banyak. Maka hubungan dia daripada sedikit ke yang lebih banyak lah dari segi masa tu. Seperti kata lain, semakin meningkat masa, semakin meningkat isi padu gas yang terbebas, isi padu gas hidrogen yang dibebaskan ataupun yang terhasil. Dan hak ni saja yang boleh kita gunakan berkadar terus atau berkadar langsung. Kalau yang orang kata apa yang graf melengkung tu kita tak boleh nak gunalah. Okay. Kemudian yang ke-9, definasi secara operasi. Mendefinasi secara operasi. Hak ni lah ramai pelajar yang tinggal. Kalau siapa-siapa cikgu yang terlibat dalam perisian ni dia suka ni. Pelajar tak buat. Tapi jangan cikgu dah. Kita ajar pelajar kita cikgu supaya benda ni pelajar buat. Dan pelajar jangan kata bunyi definisi secara operasi, oh payah cikgu, kita tinggal. Satu markah saja, jangan. Kada. Pelajar mesti jawab berdasarkan permatian dan eksperimen dalam ayat lengkap. Ni dia punya syarat dia. Kalau saya ajar kepada pelajar kosong
ialah kosong yang menyebabkan atau menyebabkan kosong apabila kosong. Okey, maknanya pelajar kena alert 1, 2, 3, 4. 5. 4. 1, 2, 3, 4. Istilah konsep ialah adalah pemerintah. Okey, kita tengok je itu pelajar, kita tengok. Okey. Ni kosong ialah kosong yang menyebabkan kosong. Apabila kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, 5. Ni sambung ni. Okey, kosong yang pertama ni pelajar ambil lah saling daripada soalan. Ni kita ambil istilah ni kita ambil daripada soalan. Ialah ataupun adalah. Kemudian parameter istilah, bahan, proses, keadaan, tindak balas makro. Kalau saya maklum kepada pelajar ganti nama dia. Kalau tak ada yang ni salah. Ni syarat dia. 4 perkara ni kena ada. Yang menyebabkan ataupun yang menunjukkan pemerhatian daripada keputusan ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Sebenarnya ni dah ada berlaku dah ni dalam soalan ni. Dan apabila proses berlaku pada eksperimen tersebut. Kalau dulu 2-3 tahun lepas setakat ni pun dah cukup dah. Kosong ialah kosong yang menyebabkan kosong. Yang menyebabkan pematian daripada keputusan ini pun dah diterima. Tapi dalam setahun 2 ni dia nak pula kena ada apabila. Iaitu proses yang berlaku pada eksperimen tersebut. Memang pelajar kata, oh payah cikgu, 4 perkara kena ada. Betul, tapi sebenarnya dah ada pada soalan tu. Dan definisi secara operasi ataupun DSO ni, kalau kita tengok soalan dia tu, soalan dia akhir sekali. Dia tak akan letak soalan duduk di mula-mula. Tak ada. Mesti akhir. Mengapa akhir? Sebab dia punya siri jawapan tu telah ada. Pada di atas tu, hanya pelajar saling tulis letak aja. Cuma sini sikit pelajar kena tahu. Ni kena ada proses ke, bahan ke, tindak balas ke apa. Sini je. Yang lain dah ada pada kertas soalan tersebut. Tapi dia punya tajuk dia, definisi tu yang menyebabkan pelajar-pelajar takut. Pelajar jangan takut. Bunyinya definisi, bukannya definisi yang terdapat di dalam buku tu. Kalau ada definisi, kena hafal definisi dia yang terdapat dalam buku tu, cikgu rasa cikgu sendiri pun sama belajar ambil lawyer tu. Tak apa-apa mudah. Okey, contoh dia. Nyatakan ni cikgu ringkas lah. Nyatakan definisi cara operasi bagi air suling. Okey tak? Maka awak tulislah air suling ni. Air suling, masuk air suling. Air suling ni dia dah bagi dah. Adalah ataupun ialah air suling ni apa dia? Cair, bendalih. Okey tak? Dia sebenarnya sini ni paling mudah. Pelajar kadang-kadang dia nak letak ni payah. Dia kena lagu ni. Saya ajar pelajar saya. Okey, contohnya kucing. Kucing ialah apa kucing ni? Ganti nama kucing apa? Ialah haiwan. Okey. Kereta. Kereta ni adalah kenderaan. Contoh dia. Jadi air suling ni adalah cair, bendalih yang menyebabkan, yang menunjukkan pemboleh ubah bergerak balas. Berapa? Ni 100. Iaitu menunjukkan ataupun menyebabkan takat didih 100 darjah Celsius apabila dipanaskan atau didihkan. Ini proses dia. Kalau dulu setakat ni dah cukup dah 100 darjah Celsius. Tapi sekarang ni dia nak apabila kita nyatakan proses. Dan proses pun dah ada dah pada kertas soalan. Itu definisi secara operasi. Ada lagi tak? Ada lagi. Okey. Jenis rok, kuprum, kaca. Kalau rok kuprum dipanaskan. Okey tak? Ni saya ambil sekerak lah ni. Dia panjang lagi. Dia punya cerita dia ni. Kalau panjang ambil cerita penuh, maka payah nak buat ni lah. Dia punya slide dia ni. Jadi masa yang diambil untuk paku tekan jatuh, kalau kita gunakan kuprum, ambil masa 2 minit. Sementara aja. Kalau kaca, ambil masa 6 minit. Maknanya lebihlah lama. Kaca adalah bahan bukan logam lah, cerita bab kaca. Berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi cara operasi bagi bukan logam. Okey. Maka bukan logam ni boleh dah kita jawab ni. Bukan logam ni kita ganti sini tadi. Kosong. Yang pertama kita tak bukan logam. Adalah ataupun ialah bukan logam ni apa dia? Cair ke? Proses ke? Bukan logam ni adalah bahan. Dan ingat pelajar, jangan sesekali sini pelajar ganti ataupun letak perkataan sesuatu. Sesuatu ni terlalu umum.
Kalau 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, sesuatu ni masih lagi diterima oleh pihak lembaga peperiksaan. Tapi bila dibincang, mungkinlah pihak atas saya ni saya tak tahu juga, tapi saya tengok apabila letak sesuatu maka ditolak. Mengapa ditolak? Kerana dikata sesuatu itu terlalu umum. Kenderaan ialah sesuatu. Ini sesuatu, itu sesuatu. Dia nak yang lebih spesifik. Jadi bukan logam adalah bahan. Bahan yang menyebabkan ataupun yang menunjukkan, dan ada lagi lah perkataan-perkataan seangkatan dengannya. Cuma saya mudah, saya bagi dua ni hanya untuk pelajar-pelajar faham. Yang menyebabkan ataupun yang menunjukkan masa yang diambil untuk tekan jatuh ni kita merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Saling dia. Masa yang diambil untuk paku tekan jatuh 6 minit sebab dia 6 minit ni. Ataupun lebih lama pun kita terima. Apabila ni proses dia. Proses apa dia? Apabila rok dipanaskan. Apabila rok dipanaskan. Dan rok dipanaskan ni dia ada dah cerita di atas dia ni. Cuma saya ambil ni adalah jadual saja. Namukah bimbel awak tanya, cikgu, daripada mana dapat rok dipanaskan? Okey, rok dipanaskan ni dia ambil daripada gambar rajah pada eksperimen. Dia ada gambar rajah eksperimen. Cuma tu saya kata saya hanya ambil snap daripada jadual saja. Gambar rajah saya tak ambil. Jadi rok dipanaskan ni dia merujuk kepada proses dia. Boleh ke tak? Cikgu harap bolehlah. Walaupun satu markah, jadi satu markah tu amat bermakna untuk membezakan awak dapat A+ dengan A saja. Untuk dapatkan A tolak dengan B tambah. Jadi kita tak say lah B tambah, kita nak A+. Ya tak? Harap-harap pelajar yang ada dalam ni insya-Allah semua A+. Jadi kalau A+, mesti bahagian A ni 20/20. Kena full. Salah satunya soalan adalah di DSO. Okey. Okey, kita cepat nak habis ni. Okey, seterusnya KPS yang ke-10 berkomunikasi ya. Iaitu buat graf lah ni. Pindahkan data dari jadual ke graf. Sama ada graf garis lurus, graf melengkung. Ya tak? Jadi graf ni markah paling banyak, iaitu 2 markah. Yang pertama sekali, titik kita tandakan titik. Maksudnya kita pindahkan titik, sama ada graf tu graf garis lurus ke, ataupun graf melengkung ke, ataupun bar ke, histogram ke, maka markah yang pertama kita pindah. Yang kedua, kita sambungkan titik. Ya tak? Kita sambungkan. Katakanlah graf garis lurus. Graf lurus ni wajib guna pembaris. Kalau pelajar tak bawa alat yang lengkap, sambung guna freehand, dia tengok pemeriksa tu tengok geligi-geligi, tengok belok, bye-bye to you. Dia tak ketolak lalu. Maka sepatutnya awak boleh 2 markah, awak akan dapat 1 markah. Tu pun kalau titik itu betul. Kalau graf melengkung, tidak boleh menggunakan pembaris. Kita guna freehand. Tangan kita. Dan bila guna tangan, belok sikit-sikit dia akan terima. Dan kalau bar histogram ni, dia tengoklah size mesti dia punya sama besar dia. Okey. Yang ni kita graf garis lurus ni mesti kita gunakan pembaris. Ingatlah, pelajar kokok mana pun kena bawa kelengkapan yang lengkap semasa peperiksaan. Kita train selalu, kita ajar diri kita walaupun periksa peringkat sekolah, periksa percubaan, bawa lengkap selalu. Pembaris, pemadam, semua komplit. Okey. Dan untuk melengkung ni kita guna freehand lah. Ada 1 dan 2 graf garis lurus melengkung ni, pastikan awak garis tu kita sambungkan titik tu, pastikan tidak putus. Masuk tidak putus ni garis kerat, awak pun sapu, pas sambungkan balik. Jangan. Kena pastikan garis tu tidak terputus dan pastikan dia punya comel jangan ada double line. Pakai double line. Double line ni kalau awak sapu, awak sambung balik. Dia punya garisan dia tu tidak sekata, maka terpaksa markah ditolak. Jadi basicnya untuk graf garis lurus ni kita sambung guna pembaris. Kalulah graf ni melengkung, menggunakan freehand. Tangan yang
bebas, dengan bebas deh. Maknanya tak guna pembaris lah. Saya berhati-hati benar, free hand. Takut tukar dengan free hair. Pernah duduk ceramah, tubik-tubik free hair. Suka pelajar. Okey. Kemudian, kalau variasi selanjar, ni guna pembaris lah. Ini pun guna pembaris. Okay, kita tengok sini. Okey, ni. Lepas ni kita ada lagi ni sikit. Okey, apa bezanya dua ni? A dengan B ni. Ya tak? Jadi bezanya adalah dari segi sambungan titik. Sambungan titik A ni dia menggunakan pembaris dan B ni gunakan freehand. Ya tak? Tak guna pembaris. Jadi yang mana betul, yang mana tepat adalah yang tidak menggunakan pembaris. Guna ni. Betul. Kalau kita tengok ni pun, permeksa ni, mana permeksa lah, dia tengok, ada tajir ni, dia pun tolak lalu markah. Maka awak buat boleh hanya titik sahaja. Titik dekat so markah je lah. Kalau complete, dua markah. Okey, kalau katalah variasi. Ada juga ni. Ada? Selanjar, tidak selanjar. Contohnya dia suruh lukiskan daripada data yang dibagi tu, variasi kita dapat kena pasti variasi tak selanjar. Kena, yang ni variasi selanjar. Dia pastikan bar ni sama besar. Dia punya ni size dia ni. Item ni bar ni sama besar. Kena, kita tengok ni dia kena sama besar. Kalau tak sama besar, mungkin markah akan ditolak. Dan kalau tengok syarat, kalau pastikan pelajar nak comel lagi, dia punya bar ni sama besar dan celah-celah dia pun sama besar ni. Pastikan sama besar. Barulah orang kata apa, markah awak tu walaupun dua markah, kada maka pemeriksa tengok pelajar ni adalah pelajar hebat. Kada pelajar hebat, maka mungkin jawapan-jawapan lain tu dia tengok kada walaupun ada salah sikit-sikit, kada awak hebat, mungkin dia bagi betul lah. Kada. Jadi waktu saya tak sikit situ lah. Jadi nak seterusnya ni bahawa untuk graf ni jangan lupa kalau graf garis lurus mesti menggunakan pembaris. Kalau hak belok melengkung ni kita tanpa pembaris. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali. Ini untuk KSSM. Jadi bahagian A tadi, KPS tadi kita dah cerita dah. Cuma untuk KSSM ni dia tambah satu soalan item aplikasi. Item ni apa dia belajar? Item ni adalah soalan, mudah kita kata. Soalan aplikasi dalam KPS. Dulu tidak ada. Untuk KSSM tidak ada. Tapi sekarang ni dia tambah. Maknanya satu soalan, satu aplikasi. Kalau 4 soalan, 4 aplikasi. Okay, setiap soalan pada bahagian A, KPS mesti mempunyai satu soalan aplikasi. Okay, ini saya cerita dah. Ini bermakna 4 markah daripada 20 markah di bahagian A adalah soalan yang melibatkan aplikasi. Soalan aplikasi ni kita akan tengok depan ni soalan dia dah. Kemudian biasanya apa yang ditanya pada soalan tu mempunyai kaitan di antara tajuk soalan dalam kehidupan seharian kita. Maknanya tajuk tu berkaitan. Tidak kata tajuk yang berbeza, mesti ada kaitan. Biasa aplikasi ni dalam kehidupan seharian kita. Dan untuk soalan yang ditanya, aplikasi ni dia boleh tanya soalan itu berbentuk pendapat. Kalau berbentuk pendapat, maka pelajar nyatakan pendapat. Oh iya, cerita pendapat awak. Salah ke betul, suku kira. Jadi itu pendapat awak. Okey tak? Yang kedua, soalan itu nok kepada penerangan. Dan yang ketiga, nok kepada cadangan. Jadi pelajar kalau soalan aplikasi, tak usah takutlah, jawab je lah. Kadang pendapat, kita minta pendapat awak. Awak luahkan pendapat. Nyatakan pendapat awak. Penerangan awak terang. Dan cadangan pun dia nak idea daripada pelajar. Pelajar, benda ni biasanya tidak orang kata apa, tidak nah. Okay. Ini contoh soalan dah. Okay. Kita tak sebincang, kita bisa bagi contoh. Okey. Ini antara contoh soalan. Pada pendapat anda, mengapakah objek dalam Rajah 1/3 diperbuat daripada gangsa? Ni, tubuh negara. Apa? Kenapa dia buat daripada gangsa? Ini dia nak pendapat awak. Kena nyatakan pendapat lah. Okay? Dan yang terakhir sekali, apabila suis kipas siling sedang bergerak dimatikan.
Suis kipas komputer kita matikan. Kipas itu terus berputar sehingga ia berhenti. Terangkan bagaimana konsep inertia diaplikasi dalam situasi ini. Ini peringkat tinggi sikit. Okey, contoh lagi. Anda tinggal di sebuah pangsapuri tanpa kawasan bertanah untuk menanam sayur-sayuran. Namakan satu kaedah lain untuk menanam sayur-sayuran tanpa menggunakan tanah. Bagaimana awak nak bagi jawapan dia? Jadi hari ini saya tak nak bincang soalan ni, dan kita akan bincang, insya-Allah ada slot yang akan datang, kita bincang pada slot yang akan datang. Hari ini hanya penerangan sahaja untuk bahagian A KPS. Dan ada satu lagi iaitu mengeksperimen. KPS mengeksperimen tu mungkin kita akan buat satu topik yang khusus pada masa-masa yang akan datang. Jadi untuk malam ni kita settle selesai dulu untuk bahagian A, bab bahagian A 15+ palang 2 iaitu kertas 2 soalan eksperimen ataupun soalan eksperimen lah yang membutuhkan markah sebanyak 20 markah. Jadi sekian untuk sesi pada kali ini. Habis 10 lebih. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh kemukakan. Kalau saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak ada jawab, mungkin rakan-rakan guru dapat membantu untuk saya jawab. Pelajar-pelajar, ada soalan nak tanya? Cikgu, saya nak tanya. Antara semua soalan ataupun KPS ni, saya nak tanya bagaimana ia perlu diberi perhatian ataupun berhati-hati sedikit untuk mengelak kesalahan. Okey. Macam saya cerita tadi lah, sebenarnya untuk KPS semua soalan itu kena berhati-hati. Contohnya macam hipotesis, jangan ada ayat orang kata umum tadi mempengaruhi bergantung kepada sesuai, jangan ada. Dan untuk pemboleh ubah tadi, pastikan awak letak parameter. Ramai pelajar yang kita bincang tadi bagaimana kaedah kita boleh dapatkan pemboleh ubah manipulasi bergerak balas. Kita kena berhati-hati semasa kita nak ambil daripada jadual, di mana pemboleh ubah manipulasi daripada jadual tu biasanya pelajar letakkan jenis, itu parameter. Begitu juga dengan graf. Semuanya sebenarnya kena semua berhati-hati. Graf plot titik awak tu tidak kadang-kadang benda mudah tapi kecuaian kita overconfident. Begitu juga dengan bacaan nilai, mengukur menggunakan nombor. Semua 20 markah tu semuanya kita kena berhati-hati. Sebab apa berhati-hati? Sebab jawapan sebenarnya dah ada dah situ. Ada dah pada kertas soalan tu, semua kita kena tengok molek. Kalau perhatian perhati dengan mata molek ni, okey sini kita boleh tahu. Begitu juga dengan inference, cara jawab dia inference, pastikan nyatakan pemerhatian dulu, barulah bagi dia punya ni dia. Okey. Jadi yang bertanya tadi, untuk soalan KPS ni semua kena berhati-hati, semua soalan kena berhati-hati. Kadang-kadang benda yang simple, plot graf tu. Plot graf tu kita silap titik, sebut satu titik je. Maka berkemungkinan silap satu titik, markah untuk titik tu ditolak, markah awak sambung. Kadang-kadang boleh ditolak juga. Kadang-kadang boleh ditolak juga. Maka sepatutnya awak boleh 2 markah, boleh 1 markah. Kecuali keajaiban berlakulah, kelonggaran dia beri oleh lembaga. Saya tak cerita yang tu sebab saya tak tahu. Saya nak cerita, saya tahu je. Jadi yang saya tahu adalah markah tu, graf tu silap plot titik je. Sebab markah untuk graf tu saya rasa dalam matematik lebih hebat lah, lebih terperinci lagi. Dalam sains ni just umum saja, yang graf yang simple, tapi kita boleh kesilapan yang sedikit boleh membawa kepada pemotongan markah yang selayaknya kita dapat tiba-tiba terlepas begitu saja. Dan ingat peluang awak SPM ni pendek kata sekali ya. Dan awak kata cikgu, lepas tu kita nak sama. Tu suku kira awak nak ambil bulok tu, itu suku kira. Yang penting sekali untuk kali ini adalah awak kata sekali ni je lah. Okey, kita nak ambil SPM 3-4 kali, cukup hanya sekali. Dan peruntukan masa awak sebanyak 2 tahun awak belajar tingkatan 4 kali tingkatan 5,
awak luahkan, jelmakan dalam bentuk pembelajaran awak tu dalam kertas soalan 2 jam setengah untuk kertas 2 dan 1 jam 15 minit untuk kertas 1, capur-capur 3 jam 45 minit. 2 tahun awak belajar tu, di situ awak tunjukkan hasil daripada apa yang awak belajar tu. Okey. Cikgu, saya nak tanya. Macam contoh kan, soalan tu disuruh lukis sebuah graf kan? Okey. Kita boleh pilih ke jenis graf yang kita nak guna tu? Dia gini, untuk kita graf boleh boleh. Cuba lagi. Habis lagi ayat. Tak habis lagi tu. Bolehkah kita Tak dengar. nak pilih graf, contoh kan dia ada titik lah. Okey, graf. Dia gini dah. Graf ni kita pindahkan titik daripada jadual. Bila kita pindah titik, barulah kita dapat sama ada graf tu garis lurus ataupun graf tu melengkung. Dan kalau soalan tu melibatkan variasi, dia punya cerita lain pula. Variasi. Sama ada variasi tak selanjang ataupun variasi selanjang. Ni awak kena tahulah. Ini awak belajar dah ni. Jadi kita pindah titik. Contohnya variasi tak selanjang. Okey. Dia punya kumpul lecak jari melengkung berapa orang? 7 orang. Tanda 7. Angka 7. Okey. Jenis gelung berapa orang? 8. Sepusar jenis lepak. Jadi awak buat dia punya bar dia ni. Apa bar ni? Petok dia ni. Dengan sama besar. Jangan besar kecil jangan. Mesti dia sama besar. Syarat dia mesti sama besar. Jadi markah dia yang pertama awak pindah titik 7, 8, 4, 6 dan yang kedua ni bar ni mesti sama besar. Okay. Dan kalaulah variasi tu variasi selanjang 4, 6, 8 tapi dia biasanya dia akan takut dekat-dekat tu. Okay. Dan kalaulah graf orang kata apa garis lurus melengkung, maka awak pindah. Bila pindah kita boleh nampaklah graf ni graf melengkung, graf ni graf garis lurus. Dan untuk graf sains ni dia tidak complicated, tidak sepayah matematik. Bukan sepayah, tak payah juga tapi serumit matematik. Matematik dia kena rinci lagi. Tak sains gitu. Cuma pastikan lepas tanda titik awak pun sambungkan titik-titik tu macam saya bagi tahu tadi lah. Kalau garis lurus guna pembaris, kalau dah melengkung belok-belok tu kita menggunakan tangan biasa tanpa guna pembaris. Tapi ada juga pelajar guna pembaris. Kita guna pembaris, kita guna flexible curve. Okey, itu tak ada masalah. Awak guna flexible curve tu dia comel lah. Dia sebenarnya kalau melengkung ni dia tak guna pembaris biasa ni, dia tak ada tajam-tajam. Kalau ada tajam-tajam tu maka menggunakan pembaris automatik markah akan ditolak. Menjawab soalan tu. Syahirah kau. Faham. Tak ada dah kau. Pukul 10 suku dah ni. Satu lagi soalan saya nak tanya. Saya nak tahu je ni. Apa perbezaannya format biasa sains tahun ni dengan yang tahun lepas tu? Bagi saya macam tiada perbezaan pun saya tengok ni. Setakat je saya bagi tahu dah. Okey. Dah kita pergi. Okey, dia kita tengok sekejap. Sekejap dah. Saya nak jawab ni. Ri, nampak kah? Nampak kah dia? Nampak? Okey. Nampak ibu. Okey, nampak dah? Okey. Ni KSSM dah. Tadi saya ulah dah sikit dah. KSSM ni kertas 1. Dia ada 40 markah. Kalau KBSM hok lepas, hok tahun 2020. Macam awak ni KSSM hok baru. Kalau kertas 1, kita tengok kertas 1. Kalau kertas 1,
KBSM hok lepas 50 soalan. Tapi KSSM awak ni 40 soalan. Dia ni beza dia 10 soalan. Jadi kalau 40 soalan 40 markah. Kalulah KSSM 40 markah, KBSM 50 soalan 50 markah. 10 markah ada beza situ kan. Jadi macam saya cerita sikit, okey. Bila 40 markah masa yang sama dengan 50 markah masa yang sama, tak? 50 soalan markah sama, maka mungkin soalan ni lebih kepada kebak sikitlah, kena mikir. Dia mikir pun tak payah, tak? Awak kena berfikir sikitlah. Itu untuk kertas 1. Untuk kertas 2, bahagian A ni memang serupa. Kita cerita serupa, cumanya dalam setiap soalan dia ada kebak. 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 tu setiap satu soalan tu dia ada satu soalan kebak. Okey, item pertama, soalan pertama dia ada 5 markah. 5 markah tu 4 tu adalah kemahiran proses sains, 1 tu adalah kebak. Bermakna kalaulah 4 KPS bagi satu soalan, kalau 4 soalan, maka 4 darab 4 terdapat 16 KPS pada bahagian A. Dan 4 soalan, 4 markah adalah soalan kebak aplikasi. Jadi yang kita bincang tadi, kita ada 10 KPS yang kita bincang. Jadi mungkin ada KPS tu dia 2 kali dia tanya. Biasanya DSO dia tanya 2 kali. Mungkin lah. Saya tak tahu soalan tu. Tapi hal lepas-lepas macam tu. Untuk bahagian B, kalau tahun lepas bahagian B ni, dia punya soalan dia sebanyak 5 soalan. Jadi tahun KSSM 6 soalan. Kalau dahulunya sebanyak 30 markah, tapi sekarangnya adalah 38 markah. B ni kita tak bincang lagi. Ini kita bincang A. Mungkin awak kata 20 soalan sama. Betul, sama. Cuma soalan itu adalah sedikit berbeza. Untuk bahagian C, jadi bahagian C ni kalau dulunya 20 markah, sekarang ni 22 markah. Cuma soalan satu item untuk eksperimen ni tetap sama. Cuma mungkin ada perbezaan, nanti saya akan jelaskan, mungkin ada sedikit perbezaan. Dan 2 item, soalan kemahiran berfikir ni dulunya 10 markah untuk satu item, sekarang ni 12 markah untuk satu item. Maka kita jawab salah satu. Itu adalah sedikit perbezaan dia lah. Menjawab kau soalan Azri? Ya, menjawab soalan saya, Guru. Okey, terima kasih. Jadi saya rasa sedikit perkongsian untuk malam ni setakat tu dulu. Dan saya serahkan kepada moderator Wan Azrina untuk meneruskan. Okey, satu perkongsian yang cukup hebat ya daripada Cikgu Wan Muhammad Nasir daripada SMK Kubang Krian. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Wan Muhammad Nasir, dan untuk para pelajar jangan lupa untuk mengikuti sesi yang seterusnya. Ada banyak lagi sesi bersama Cikgu Wan Muhammad Nasir ini. Okey, apa-apa pun para pelajar boleh merujuk kepada jadual dalam Telegram Awan Ilmu Menengah Atas MGCK. Okey, dan link untuk kehadiran cikgu dah letak dalam ruangan chat dan pelajar boleh klik untuk mengisi kehadiran. Jadi untuk malam ini, terima kasih banyak-banyak Cikgu Wan Muhammad Nasir dan cikgu-cikgu yang mengikuti sama ada secara langsung atau tidak langsung program ini, dan terima kasih juga kepada anak-anak pelajar. Kita mencapai lebih kurang 700 peserta tadi. Okey, jumpa lagi untuk malam yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu Nasir. Terima kasih cikgu. Sama insya-Allah. Terima kasih cikgu. I love you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama-sama semua. Insya-Allah. Semoga berjaya. Thank you cikgu. Amin. Cikgu. Amin. Semoga sihat selalu. Terima kasih cikgu, kita dengar. Dengar insya-Allah sama-sama.
Okey, terima kasih saya. Apa kata? Terima kasih banyak kata. Okey. Kata boleh recommend dah kata pula kat kita. Ramai dah cikgu-cikgu hebat ni. Cikgu Husni Tobik dia. Terima kasih Cikgu Seh. Kamar tu. Kak Su boleh. Terima kasih Seh. Kakak mana ada? Mantaplah Cik. Tahniah Cikgu Seh. Hai, kenali. Kak Su boleh dah Kak ni. Next kita recommend Kak Su, Kak Ma boleh dah Kak Ma. Hai Kak Ma tunggu Cikgu Seh lah dulu. Hai. Kita boleh orang lama pula. Terima kasih Cikgu Nasir. Sama-sama Cikgu, sama-sama dah. Okey, insya-Allah. Kita nak tobek dah ni aku. Selekai. Okey aku.